Keempat, mazhab Hambali yang diasaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu nama dia Hambali. Yang kelima, mazhab Ats-Tsauri, iaitu yang diasaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mazhab Ats-Tsauri ni dia dah pupus dah. Dah tak ada dah sekarang. Sebab pengikut dia tak ramai zaman itu. Lama-kelamaan pengikut-pengikut dia pun masuk imam yang 4 juga. Hilanglah mazhab Ats-Tsauri, walaupun dia memang standing. Dari segi ilmu, iman, amal dia standing dengan imam-imam yang 4 itu. Jadi apa tindakan kita? Balik rumah cuba kita tanya tengok. Orang-orang kecil di rumah kita, anak-anak kita ke, cucu ke, cuba tanya. Kamu ni mazhab apa? Kalau dia tak boleh jawab, saya mazhab Syafi'i lah. Ada masalah. Ya? Mazhab dia pun dia tak tahu. Kemudian kita sentuh, umumnya ulama-ulama fiqh terdahulu tinggi tasawuf mereka. Sedangkan ulama-ulama fiqh terkemudian daripada zaman Imam Ghazali sampailah sekarang ni, sebahagiannya dia kejar ilmu saja. Dari segi ilmu dia memang grade A, tapi dari segi amal hati dia bermasalah. Sebab itu kita tengok ulama fiqh ni ada yang kasar. Padahal ulama fiqh ilmu banyak, ada PhD. Ya, ada PhD, ada sanad-sanad keguruan, sanad-sanad kitab. Dan sebahagiannya buat duit pula dengan agama. Sedangkan imam-imam mazhab yang 5 tu pun tak termasuk dalam kalangan orang yang kaya. Mereka buat duit. Ada pula yang tidak menutup aurat dengan sempurna. Ada pula yang cepat marah. Kan, orang langgar rumput di rumah dia sikit, dia nak saman. Padahal dia bertaraf PhD agama. Ada yang lupa daratan, lupa asal usul macam-macam lah. Sebab apa? Dia tumpu pada ilmu. Tapi dari segi batin, dari segi tasawuf dia tinggal. Dia kata tak payah tasawuf pun tak apa, fiqh cukup. Sedangkan kita belajar hari itu mesti ada 3. Apa dia 3 tumpu dalam agama kita ni? Iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Mesti ada 3-3. Tentang amalan Imam Syafi'i kita dah sentuh dah tadi. Baik, sekarang kita nak masuk perkongsian kita pada kali ini. Boleh tengok muka depan. Pengajian kitab Ihya kita sudah masuk kali yang ke-20. Ada 20 kali. Ditanyakan kepada Imam Asy-Syafi'i tentang suatu masalah, maka dia diam. Ketika ditanyakan lagi, mengapa Tuhan tidak menjawab? Kiranya Allah merahmati Tuhan. Maka beliau menjawab, aku berfikir, sehinggalah aku mengetahui mana yang lebih baik pada diamku ataupun jawapanku. Yang ni menunjukkan Imam Syafi'i ini dia satu orang yang warak. Bila orang tanya kat dia soalan, terutamanya pasal agama, dia bukan kira jawab terus. Dia berhati-hati dulu. Sesuai jawab ke tak sesuai? Aku cukup ilmu dah nak jawab bahagian ini. Dia berhati-hati. Dia bukan macam setengah ulama sekarang. Kita tanya 100 soalan dia jawab. Macam dia handal sangat. Imam Syafi'i, Imam Malik, kalau orang tanya 100 soalan, sebahagian tu dia tak jawab. Sebab apa? Dia berhati-hati walaupun dia tahu jawapan tu. Dia jawab benda yang dia faham betul-betul. Yang dia arif sungguh-sungguh baru dia jawab. Yang tu ciri-ciri orang yang berhati-hati. Tapi kita kalau kita tanya pada satu ustaz 10 soalan, dia jawab 2-3 soalan, 7 tak boleh jawab. Kita pula pelekeh dia. Apalah ustaz ni kan? Tanya 10 soalan, 3 je boleh jawab. Padahal ustaz tu bagus, dia berhati-hati. Tapi yang kita suka, kita tanya 10 soalan dia jawab. Baguslah ustaz tu grade A. Kita tanya 10 soalan, 10 dia boleh jawab. Kan? Takut orang yang banyak cakap macam tu, dia takut tersalah. Dia tersalah, dia kurang berhati-hati. Lihatlah betapa diawasi lidahnya, sedangkan lidah itu adalah anggota badan yang paling berkuasa. Imam Syafi'i ni, dia punya senjata mulut dia lah, lidah dia, sebab dia mengajar orang. Sungguh pun begitu, dia cukup jaga dia punya senjata, iaitu lidah dia, mulut dia. Dia berhati-hati nak jawab. Dia timbang dulu, aku jawab dia sesuai ke tidak, ataupun tak perlu jawab. Dia cukup berhati-hati. Berkata Imam Asy-Syafi'i, seorang ahli falsafah menulis kepada seorang ahli falsafah,
antara isinya. Satu orang ahli falsafah, dia tulis surat kepada seorang ahli falsafah. Engkau telah mendapat ilmu. Kamu dah ada ilmu. Maka janganlah engkau kotorkan ilmumu itu dengan kegelapan dosa. Nanti engkau akan tinggal dalam kegelapan pada hari ahli ilmu bekerja dengan nur ilmunya. Maksud dia, kalau orang biasa, dia buat salah, buat maksiat boleh tahan lagi. Tapi orang yang ada ilmu, dia ada ilmu, terutamanya ilmu agama, dia pula buat dosa. Yang tu lagi teruk. Dia lagi banyak dia punya dosa tu. Orang biasa kalau mencuri RM10, tak sama dengan orang ada ilmu agama dia curi RM10. Sebab dia orang ada ilmu, tapi dia mencuri. Lagilah dia kena lebih teruk lagi daripada orang biasa. Kadang-kadang kita tengok penceramah ustazah dalam televisyen, dia cerita pasal tabarruj, dia cerita pasal aurat. Tapi kita tengok dia dengan solekan dia kan. Masa mula tak terkenal dulu, solekan dia sikit je. Bila dah terkenal dia makin naik pula. Bedak dia makin tebal sampai jerawat tak nampak. Kan? Lepas tu ada hijau-hijau atas kelopak mata dia. Bila dia bercakap pula tangan dia begitu-begitu. Sebab gelang banyak. Belah ni 5, belah ni 5. Dengan cincin. Cincin boleh tunjuk tak apa. Kalau gelang sepatutnya dia kena tutup. Sebab dia perhiasan. Perhiasan di bahagian yang tertutup dia kena tutup. Cincin tak apa tunjuk. Mereka ni jenis orang ada ilmu. Ada title dan ada setengah tu ada PhD. Tapi tak tahu kenapa jadi macam ni. Adapun zuhudnya, maka Imam Asy-Syafi'i berkata, barang siapa mendakwakan bahawa dia mengumpulkan antara cinta kepada dunia dan cinta kepada pencipta dunia dalam hati nuraninya, maka dia itu berbohong.